وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد، فقال الشيخ إسماعيل بن عبد القادر الفطاني المكي رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Dan wajib atas yang pandai daripada kita oleh bahawa mengajarkan orang-orang yang di dalam perintah kita. Sambungnya hari itunya kita berhenti tidak di stesen. Kita berhenti dengan situ. Alhamdulillah, para hadirin sekalian, kita sambung lagi muzakarah kitab Baquratul Amani, kitab Tabsiratul Adani, bi alhani Baquratil Amani. Kitab Jawinya muka surat 6, kitab Rumi tak tahulah, muka surat 9. Kitab Rumi muka surat 9, kitab Jawi muka surat 6. Sambungnya lagi hari itu, dan wajib atas yang pandai. Wajib atas ni artinya wajib syarak. Kalau dalam ibarat Arabnya wajibu ala, itu wajib atas. Itu wajib atas ni orang panggil wajib syarak. Kenapa? Kerana menunjuk kata tekanan daripada pihak syarak ke atas kita mukallaf. Maka sebab itulah kita tu dipanggil mukallaf, orang yang memikul hukum taklif, dia panggil hukum taklifi. Apa hukum taklifi? Iaitu ma fihi kulfatun. Hukum yang ada padanya itu keberatan, itu dia panggil taklif. Berat, wajib, haram, sunat, makruh, itu berat tu belaka tu. Ada sini berat. Jadi wajib di sini dengan makna wajib syarak, artinya talabul fi'li talaban jaziman. Syarak tuntut di atas orang ni sebagai tuntut perbuat yang putus.
sekira-kira yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi, dijanji pahala syurga akhirat kelak kalau dia mengerjakannya dengan ikhlas. Nah, dan dijanji seksa api neraka akhirat kelak kalau dia tidak mengerjakannya. Itu dia panggil wajib. Supaya kita semaya maghrib tadi wajib. Maka sebab itulah kita kukuk mana pun suka ke tak suka kena semaya. Itu dia panggil wajib. Ada pun lepas semaya maghrib 3 rakaat, nak semaya sunat ba'diyah 2 rakaat, itu sunat. Sunat itu artinya dituntut kita buat juga, talabul fi'li, tapi talaban sebagai tuntut yang tidak putus, bi ghairi jazimin, dengan tidak putus. Itu dia panggil sunat. Jadi sunat ni bukan buat tak apa, tak buat tak apa, tu salah tu kalau faham lagu tu. Nah, sunat je ni, buat tak apa, tak buat tak apa ayat. Kalau buat tak apa, tak buat tak apa tu bukan sunat, itu harus. Nah, itu orang panggil jaiz atau mubah. Nah, nak buat tak apa, tak buat tak apa, itu harus dia panggil. Ada pun sunat ni kena buat, tapi syarat tuntut kita buat dengan tuntutan yang tidak putus. Sekira-kira yusabu ala fi'lihi, dijanji pahala kalau kita mengerjakannya dengan ikhlas. Wala yu'aqabu ala tarkihi, tidak dijanji seksa kalau kita meninggalkannya kerana malas. Kerana malas atau hewan atau amai sunat. Malas malas tak apa, tak berdosa. Jangan ditahkid kerana menghina-hina, melekeh-lekeh, itu jangan. Nah, dia kata sunat jah. Jangan jah itu jangan. Sunat ni nah. Pas tak buat apa. Aku malas. Tak apa tu. Tak berdosa tu. Jangan sunat jah. Jah ke hina tu. Nah, lekeh tu bunyi tu. Jangan. Berdosa tu. Dosa apa? Dosa sebab menghina sunnah. Nah, bukan berdosa sebab tak mengerjakan sunat, tapi sebab kita menghina, pandai rekeh. Jangan. Sunat tu nah. Besar. Pas tak buat apa? Malas tak apa. Tak apa. Malas tak apa deh. Gitu juga haram dengan makruh. Itu lawan bagi wajib dengan sunat. Haram ni benda dituntut tinggal. Talabut tarki, tuntut tinggal sebagai tuntut yang putus. Sekira-kira yusabu ala tarkihi wa yu'aqabu ala fi'lihi, dijanji pahala kerana kita meninggalkannya dengan ikhlas. Nah, kita tak minum arak sebab apa? Kerana Allah tinggal. Tu boleh pahala. Kata hang mana tak minum arak ni? Allah sakit tekuk sikit dia. Tak boleh pahala tinggal lagu tu. Dah. Tu. Mana tak judi ke? Kalau judi sama. Kau taubat dah. Lillahi taala kau tak sedar. Pahala. Dapat pahala. Nah. Mana apa tak judi lah ni? Tak ada duit. Dia ada duit boleh judi pula. Tinggal lagu tu tak boleh pahala. Tu kerana dia nak buat lagi. Nah. Tu. Begitu juga makruh. Makruh ni pun talabut tarki, tutup tinggal. Tapi tuntutan tinggal tu tidak putus. Jadi yang kata makruh ni buat tak apa, tak buat tak apa. Itu bukan makruh, itu harus dah panggil. Jadi makruh ni kena tinggal. Nah, tapi dituntut tinggal tu dengan tuntutan yang tidak putus. Sekira-kira kalau kita meninggalkannya dijanji pahala dengan ikhlas. Tapi kalau kita mengerjakannya tidak berdosa, tidak dijanji seksa api neraka. Itu dia panggil makruh, karahah. Itu. Habis. Kalau gitu sininya wajib ni. Wajib sini wajib syarat. Nah, kalau tak buat berdosa, janji seksa api neraka. Tapi wajib sini atas siapa? Tengok. Atas yang pandai. Itu ni. Wajib atas orang pandai. Orang pandai ni orang alim lah. Nah, orang hak ngaji, dia reti, dia faham, dia i'tiqad dalam hati, wajib atas dia. Tu tak sama dengan orang hak tak pandai. Artinya orang tak pandai wajib tak? Tak wajib ya. Dia tak pandai. Lepas tu tiba-tiba nak mengajar juga. Tak boleh lah gitu.
Itu ni. Orang tak pandai kena mengaji, orang pandai tu kena mengajar. Ni terbalik. Orang tak pandai pun nak mengajar juga ni akhir zaman. Ya pelik. Nah, nak buat video juga. Nak kecek juga sepatah lidah. Nah. Keceklah benda hak kita pandai. Jangan kita memandai-mandai. Nah. Ni memandang-mandang kat sini. Nampak awal comel dah duk cerita pasal pondok. Beza pondok dengan tahfiz ni begini-begini. Baguslah tu, comel itu. Penerangan untuk orang tak kenal pondok dengan tahfiz ni ada beza. Pondok ni tempat orang mengaji kitab-kitab Arab, hafal mata-mata ilmu tata bahasa Arab, mendalami kaedah-kaedah, nak ilmu-ilmu alat, dalam bahasa Arab. Itu orang panggil pondok. Nah, ada silibusnya, ada matan ilmu yang kena dihafalnya. Nah, itu pondok. Tahfiz ni tempat hafal Quran. Nah, kadang-kadangnya hafal Quran saja. Ada juga disanding dengan ilmu fardu ain sikit-sikit. Ada juga orang masuk akademik. Nah, ada masuk akademik sikit. Nah, bahasa Inggeris ke matematik ke. Itu tahfiz. Molek dah tu duk cerita beza pondok dengan tahfiz. Tiba-tibanya duk cerita pula. Kata mengaji ilmu ni, ada fardu ain, ada fardu kifayah. Fardu ain ni hak fardu ain tauhid fiqh tasawuf, betul tu. Silapnya sikit apa? Fardu kifayah ni sunat aja tuan-tuan. Silap dah lah. Macam mana fardu boleh jadi sunat pula? Fardu tu fardu lah. Fardu kifayah ni wajib. Asal fardu kifayah ni fardu ain. Bila jadi fardu kifayah? Idza qamal ba'du fi masafatil qasri saqatat anil baqina. Bila ada dah orang yang melaksanakannya dalam jarak dua marhalah. Mana masafatil qasri, jarak yang mengharuskan qasas maya, dua marhalah. Ada orang yang melaksanakan dia. Contoh dalam jarak dua marhalah ni, ada orang alim nahwu, ada orang alim sarah, ada orang alim balaghah, ada orang alim mantiq, istiqaq, wadha, usulul fiqh, qawaid fiqh, ulumul hadis, mastalah hadis, usul tafsir. Ada orang alim dah fizik, kimia, biologi. Itu pun ilmu fardu kifayah. Kita dah ingat kata ilmu dunia tu. Ada kadang-kadang orang kita gitu. Tu ilmu sekular tu dia kata sekular. Pelik. Ada juga ilmu sekular ni. Ya pahak sekular tu menata apa dia sebut sekular mulut tu. Sekular ni orang panggil mengkosongkan agama daripada kehidupan. Itu ilmaniyah. Tiba-tiba ilmu sekular. Mai mana ilmu sekular? Ilmu ada sekular. Ilmu daripada agama. Mana ada ilmu sekular? Sekular tak ada kaitan pun dengan ilmu tu. Sekular ni maknanya mengosongkan kehidupan daripada agama. Kalau mengkosongkan satu bidang dipanggil ilmaniyah juz'iyah. Kalau mengkosongkan seluruh aspek kehidupan dipanggil ilmaniyah syamilah. Ilmaniyah syamilah ni kafir. Kafir, jangan main-main. Kosong habis. Maknanya dalam politik pun tak ada agama, dalam pendidikan tak ada agama, dalam ekonomi tak ada agama, tak ada semua agama. Agama duduk mana? Di masjid, surau, gereja, kanisah, duduk Pak Albai, padri, tok guru, ustaz, situ je agama. Jadi kalau menang tanding ke, tak ada bismillahirrahmanirrahim, wabillahi wa ta'ala, tak ada. Itu agama ke itu? Buang semua. Ekonomi tak ada agama. Riba ke judi ke gharar ke apa, ikut asal untung. Itu orang panggil sekular. Kena faham molek. Lama dia kata ilmu sekular, tak ngaji sekolah ilmu sekular. Ayat-ayat sedap ilmu sekular. Ilmu mana sekular ya? Sekular tu fahaman, aliran pemikiran, bukan ilmu. Orang mengaji fizik, kimia, biologi, dengan ilmu tersebut boleh mendekatkan diri dia dengan Allah, boleh bermanfaat dia untuk orang Islam dan warga negara, umat manusia. Itu ketuntutan daripada agama tu dia panggil.
Maka sebab tu anak kita nak sambung ngaji medik ke farmasi, kita kena pesan dia, mu ngaji ni niat molek-molek nak menunaikan fardu kifayah lillahi ta'ala. Bila balik bermanfaat untuk bangsa, negara dan agama. Itu jangan mu ngaji ni sungguh-sungguh lah, gaji doktor pakar jangan main-main puluh-puluh ribu. Itu maknanya dia tu tak dapat pahala lah mengajinya. Apatah lagi kalau ngaji agama tu dijual untuk dunia. Hafal Quran betul-betul, jaga suara, jangan minum air batu. Abah tengok dah, tu imam masjid bandar saja 9,000 sebulan. Jadi dia duk ngapal Quran tu 9,000 sebulan, 9,000 sebulan. Oh, tu lagi hina. Nah, ngaji ilmu bahasa ukhrawi tapi untuk duniawi. Lagi hina daripada orang mengaji ilmu duniawi untuk duniawi. Yang mulianya ngaji duniawi tapi untuk ukhrawi. Lebih tinggi lagi ngaji ukhrawi untuk ukhrawi. Tu lebih tinggi lagi. Tu gitu dah. Jadi hak tu pun fardu kifayah tu. Jadi anak kita hendak mengaji sains, mengaji farmasi, mengaji medik ke apa tu sebenarnya mengaji agama. Ngaji ilmu agama hak bahasa duniawi, hak bahasa manfaatnya untuk digunakan ke di dunia. Tu lagu tu. Kalau tak ada dalam jarak masafatul qasri 2 marhalah tu seorang doktor Islam, dosa habis seluruh orang Islam. Tak ada pakar farmasi daripada dosa habis seluruh orang Islam. Tak ada alim nahwu daripada 2 jarak 2 marhalah, dosa habis. Tak ada orang alim saraf, dosa habis. Itu fardu kifayah. Artinya jadi fardu ain apabila tidak ada orang yang melaksanakannya. Jadi fardu kifayah tu bukan sunat, fardu lah. Dan asal dia tu fardu ain. Seolah-olahnya gini, pokok kita ni kena ngaji nahwu laka ni asal. Wajib kena mengaji nahwu laka. Kena mubtada khabar, PE kena mengaji. Tapi wala payah nak ke mana pun ngaji, fardu ain. Tiba-tiba ada seorang di kalangan kita kat tangan ustaz, saya faham dah. Saya pandai dah. Saya reti dah. Barulah orang lain lega tutup kitab. Wallahu a'lam. Beres dah, selesai dah fardu kifayah. Seolah-olahnya gitu. Baru jadi fardu kifayah. Apa? Sebab asal dia fardu ain. Bila jadi fardu kifayah, idza qamal ba'du fi masafatil qasri, bila ada orang yang telah menunaikan dalam jarak masafatil qasri, saqatat anil baqina, baru gugur kefarduan kewajipan di atas yang tinggal lagi, baru jadi fardu kifayah. Gitu lah. Jadi jangan ingat fardu kifayah tu asal mula ada fardu kifayah. Oh senang lagu tu. Ada dalam jarak masafatil qasri ni orang hafal Quran, fardu kifayah. Ada lah tu, duk main ada lah tu. Ada doa lain, ada lah tu. Ada di mana? Siapa? Duduk di mana? Maka sebab tu madrasah, pondok-pondok, tahfiz ini sebenarnya untuk melangsaikan fardu kifayah. Nak jadi fardu ain tu jadi fardu kifayah. Tapi apabila mereka menguasai, maka sebab itulah orang duduk di pondok tak ada dah nak cari duit, tak ada dah nak nego, nak hijau lagi, nak tumpu ke ilmu lagi, tak boleh. Maka mereka tu ialah mustahiqul lizakah. Orang yang berhak maka zakat. Bahkan kategorinya asnaf nombor 1 fakir. Asnaf nombor 1 sekali fakir. Jangan main. Kenapa? Kerana mereka duk bertelekan bersungguh-sungguh mengaji tu, ilmunya bukan untuk diri dia seorang, bermanfaat untuk umat. Tu tiba-tiba jabat zakat kata tidak ada peruntukan untuk pelajar pondok. Ya pelik. Ya macam peruntukan juga, macam bajet juga duit zakat ni. Ya pelik tu. Nak bawa kitab, budak pondok nak mahu zakat bawa kitab Buriyatul Tulab, dah jawi lagi kulit pun kerah, baca depan dia tak faham pok dengan kulit kitab tu. Ya reti bahasa sikit duit zakat ni, buat macam duit pok dia. Ni dia lah sepatut kena turun kita tengok mana pondok-pondok hak memerlukan. Uji dulu pelajar pondok tu betul ke tak mengaji, hafal dak jurumiyah, hafal dak imriti, hafal dak alfiyah, boleh tak baca kitab.
Bila dia boleh baca dia, oh mana budak ni mengaji sungguh ni. Kita beri duit zakat ke dia. Bagus lagu tu. Bukan pelajar pondok kena pergi rukah, ambil borang, isi borang, ambil cok tu, cok ni, cok atas daya. Nah, bos siap dah cok, pergi naik tak boleh. Apa? Tak ada peruntukan untuk pelajar pondok. Oh, alalah, pelik sungguh. Nah, tu ingat duit zakat, duit abah dia kan. Tu akhirat esok ceda jawab lah ke Tuhan. Nah itu ni. Ceda jawab ke Tuhan. Hak mana masku orang hak tanggungjawab pergi duit zakat tu. Ceda jawab Tuhan tanya, "Mana mu tak ui tu?" Orang tu duk mengaji suku sembahyang nak ui pelepah fardu ain jadi fardu kifayah. Nah, siapa kau tak cukup masa nak mengaji kena pergi hijau nak duk. Ngaji kena ada duit. Nah, nak pakai berapa? Nak beli kitab guna berapa? Guna duit, guna buluti ya. Nah, kena ada duit. Wa balghatun dalam syair Imam Syafi'i sebut tu kan. Ada sittatun orang panggil perkara, nekara. Orang panggil kita nak dapat ilmu ni kena ada nekara. Illa bi sittatin. Melainkan nekara. Salah satunya bulghah apa balghat ni? Bekalan. Nah, tu duit. Tak ada duit payah nak mengaji. Itu pun muju pondok free dah. Ada kena bayar yuran bulan dia tiap bulan tak ada. Muju dah. Allah, payah akhir zaman ni. Jawab lagi. Dia duk mengaji suku sembahyang nak jadi fardu ain lepas jadi fardu kifayah, tiba-tiba dia pergi mohon zakat yang sepatut memang dia tu ahli zakat. Mustahiqul zakat. Asnah nombor 1 tu. Asnah nombor 1. Mana asnah yang boleh guna duit tu ikut suka ya nak. Itu tu kena mengaji bab zakat. Ya ada asnah bukan milik harta zakat. Dia hanya untuk ambil manfaat, bayar hutang ke fisabilillah, beli kelengkapan perang, lebih pada tu dia kena hantar balik ke pejabat zakat. Dia tak boleh guna sewenang-wenang dia. Tapi kalau asnaf fakir ni memang dia boleh guna ikut dia nak beli gapo. Nak beli motor ke dak ada ni. Nak buat bulan lagi mengajar, nak buat bulan lagi mengaji. Bukan setakat pelajar pondok, tok guru pondok tu pun asnaf lagi. Kalau dia tak ada mata pencarian. Hari-hari dia tu sibuk murajaah, buka kitab tu, buka kitab ni, tak sempat nak kerja buat gapo. Maka dia ahli asnah, tok fakir lagi. Walaupun dalam kitab Muryah kata, walaupun kita pergi ayat ke dia, tok guru, juallah kitab-kitab tok guru ni. Ju tahu jadi. Tak boleh. Sebab hak tu kewajipan dia tu. Jual hak tu jadi businessman lah dia, tidak jadi tok guru lah patutnya. Tutup pondok jawab dia. Tapi dok orang lain yang kata tok guru, anak murid pelajar tu pakai pondok pun tak layak dapat duit zakat. Sebab apa? Alasannya tak ada peruntukan. Ya teleh. Tu mu jawablah depan Tuhan akhirat esok. Habis. Itu dah. Jadi fardu kifayah tu bukan sunat. Asalnya wajib fardu ain, sehingga ada orang yang telah mengerjakan dia barulah jadi fardu kifayah. Maka fardu kifayah tu kekal fardu kifayah lah. Tak turun dah martabat sunat, sebut dah fardu wajib kifayah, wajib kifai. Fardu kifayah macam mana jadi fardu? Jadi turun tangga sunat pula, rendah daripada wajib. Hak wajib dengan hak sunat ni mesti dah tinggi wajib daripada sunat, lebih wajib daripada sunat. Betul tak? Itu orang tu mari masjid semaya sunat qabliyah, ba'diyah. Maya maghrib tak semaya itu kena tak kita rasa lagu tu? Kena tak gitu? Sunat semaya, hak wajib tak semaya. Pasal betul tak tu? Atau tak apa, awak semaya maghrib 3 rakaat aja, semaya sunat 4 rakaat, 2 rakaat jadi 4. Lebih saya, lebih abahmu hak tu sunat, hak ni wajib. Itu ni. Dia tahu hak mana lebih, hak mana kurang ke. Sebab apa orang kita tak boleh kira, bergomo hak sunat. Hak wajib segan malah nak buat. Ini setengah daripada orang yang tertipu dengan nafsu syahwat dia dalam beragama. Min alamati ittiba'il hawa musara'atu min nawafilil khairat wat takasulu 'anil huquqil wajibat. Setengah daripada tanda-tanda orang yang tertipu dengan hawa nafsu dia dalam beragama ialah bersegera pada benda sunat. Benda sunat juga rajin. Tengok nanti masuk Ramadan ni, tengok. Dekat Ramadan dah kita ni Syaban ni nak masuk Ramadan. Semaya 5 waktu 2 ekor tu imam tu bila.
semaya tarawih penuh nak pecah surah. Ya siap royak ke pengurusi surah. Surah kita ni nak renovate dah ni besar pada hari Ramadan yang mari surah. Tu. Nah, jadi tarawih tu sunat. Hak 5 waktu tu wajib. Ya balik jadi tengok dia. Tarawih yang mari. 5 waktu tak mari. Kan belik lagu tu. Terbalik tu. Balik tu. Tu pun mari bila? Awal Ramadan. Tengah kurang dah. Belakang tak ada dah. Lailatul Qamdan lah. Nak gaya dah. Sama. Nah. Tadarus Quran. Itu sunat. Ngaji Quran betul tajwid. Itu wajib. Nah. Cuba. Ngaji Quran. Tak ada dalam air dah. Takutlah kau. Takut. Tak betul semua baca. Tapi kalau tadarus tu tak ada untuk guru tajwid, tak ada untuk guru Quran, penuh. Situ sepuak. Nah, sama-sama jahil dah. Nah. Jangan malu. Saya pun bodoh macam awak juga wala bowling. Awak kan nak bodoh behurai ya gitu. Nah, kita nak beramal ni, nak dapat pahala. Pahala siapa nak rubba qari lil Quran fal Quranu yal'anuh. Ramai orang baca Quran melaknatinya. Setengah daripada Quran laknat tu kerana baca Quran tak betul dengan tajwid. Warattilil Qur'ana tartila. Tartilkan bacaan Quran kamu sebagai tartil. Artinya tartil itu tajwid. Tajwiduhu fardun kama sholati wa inkaruhu kufrun. Tajwidkan bacaan Quran tu fardu sebagaimana semayang 5 waktu. Ingkar kewajipan baca Quran dengan tajwid tu kufur sebagaimana ingkar kewajipan sembahyang 5 waktu. Jangan main. Tapi ramai orang lagu tu lah ni. Ya betul kita beramal. Ya betul kita beramal. Tu. Biar tak betul pun yang penting kita beramal. Nak gapo beramal tu? Nak redha Allah ke nak murka Allah? Nah, kalau nak redha Allah, yati biha ala wajhil ma'muri bihi. Kita mendatangkan amal tu dengan seperti mana yati biha ala wajhil ma'muri bihi. Kita mendatangkan amalan tu di atas jalan yang Allah Taala kehendak. Allah Taala suruh. Nah, wajah Tuhan suruh lagu mana? Baca Quran. Nah, wajah wajah Tuhan suruh lagu mana? Akidah kita, semaya kita. Itu. Itu. Maka sebab itulah al-ilmu imamul amal wal amalu ma'mum atau al-ilmu muqaddimatul amal wal amalu tabi'uhu. Ilmu tu imam bagi amal, amal tu makmum bagi ilmu. Atau ilmu tu ialah imam bagi amal, muqaddimah pendahuluan bagi amal, amal tu mengikut bagi ilmu. Gitu. Nah, baik tengok. Jadi wajibnya atas orang pandai. Jadi orang tak pandai pun lega. Kata, mujur aku tak pandai. Jangan duduk lega. Hak tak pandai wajib ngaji. Pula dah. Lagu tu tak lepas juga. Hak ni wajib atas orang pandai. Pas orang tak pandai lega. Dah ada dia. Mujur tak wajib atas aku. Tapi tak wajib atasmu ngajar, wajib atasmu kena ngaji sampai pandai. Tak boleh lari juga daripada wajib. Nah, orang pandai wajib ngajar, orang tak pandai wajib ngaji. Jadi jangan orang tak pandai lu dah ada lega, beres tak wajib dah kita. Tak wajib ngajar, tapi wajib ngaji sehingga pandai. Bila pandai wajib pula ni. Tak berhenti wajib tu. Inilah agama. Agama ni hukum khitabullah al-muta'alliqu bi af'alil mukallafin. Nah, perintah-perintah Allah yang berhubung kait dengan perbuatan kita mukallaf. Wajib, haram, makruh, sunat, haruh tu berhubung dengan kita perbuatan. Bergerak dengan diam kita ni tak terpisah daripada hukum Allah. Maka sebab tu tak boleh kita kata Muslim ni sekular, ni orang Islam sekular. Salah tu. Muslim ilmani, pelik. Dah Muslim artinya dia beragama. Sekular ilmani dia tak ada agama. Tak nakut dah. Tak nakut tu. Berlawanan tu cakap apa lagu tu. Ni orang Muslim ilmani, ni orang Islam yang tak ada agama. Tak ada agama kafir, bukan orang Islam lagi. Itu supaya kita jaga-jaga, jangan duk mudah kata kau orang sekular, sengkolo, tak sengkolo. Ada ni. Ayat sedap mulut dia. Ada lada gengih, tahu. Tak duk kata kau orang sekular.
Tahu tak sekular, duk sebut sekular tu dah tu. Islam ni cukup lengkap dah ajar. Nabi kata ittaqillaha haitsu ma kunta. Takwa olehmu akan Allah di mana saja kamu berada. Gitu. Dalam masjid, dalam surau, dalam cerah, dalam gelap, di pejabat atau di mana-mana saja, dalam ramai-ramai atau duduk seorang diri, wajib kena takwa akan Allah. Apa takwa? Imtisalu awamiri wa jinabun nawahi. Buat apa Tuhan suruh, tinggal apa Tuhan tegah. Hak Tuhan suruh ada wajib, ada sunat. Hak Tuhan tegah ada haram, ada makruh. Kan boleh pisah tak kita? Tak boleh. Kadang-kadang orang hak tuduh orang sekular tu dia sendiri sekular dengan dia tak sedar. Mana contoh? Dia cuma hai dia dalam surau, dalam masjid. Mu tahu tak Pok Dola? Pok Dola mana? Pok Dola jiran belakang rumahmu tu lah. Apa? Oh, teruk. Teruk lagu mana? Oish, berat. Nanti ya. Dalam surau ni, dalam masjid ni tak boleh ngopak lagi. Nanti kita pergi pahisyak ni, pergi kedai kopi. Nah, sudah hisyak duk kedai kopi ngopak sembuh tak gigi atas muka gulawai. Jadinya haram ngopak tu di surau saja ke kot? Halang ngopak di kedai kopi tu lah. Artinya agama tu ada di surau saja. Di kedai kopi tak ada agama dah. Dia dah sekular dengan tak sedar tu. Mengasingkan agama daripada kehidupan dia. Mana? Daripada kedai kopi tak ada agama. Di surau aja ada agama. Kita tak boleh ngopak di surau ni. Nanti di kedai kopi. Yalah dah tu. Sekular dah tu. Tu. Tu orang mukmin tak gitu. Dalam surau ko, di kedai kopi ko, ramai-ramai ko, duduk seorang diri ko, wajib ittaqillaha haitsu ma kunta, Nabi kata. Tak gitu kan? Tu. Habis itu. Wajib gapo atas orang pandai? Orang pandai daripada kita. Hak pandai daripada kita orang hak mengaji ni lah. Bila mengaji, Allah Ta'ala bagi kepandaian. Jadi hak wajib mula-mula kena mengaji. Pandai tak pandai tu bukan orang panggil usaha kita dah. Al-Muzani kalau tak silap, anak murid Imam Syafi'i, baca mengaji kitab Al-Um karangan Imam Syafi'i itu 80 kali mengaji khatam baru faham, baru pandai. 80 kali khatam baca pula. Khatam tak pandai, tak faham. 80 kali baru pandai, baru faham. Tu. Jadi wajib kita kena mengaji. Pandai tak pandai tu Tuhan bui. Itulah gitu. Tapi bila dah Tuhan bui pandai, wajib wajib pula ni. Wajib ke apa? Oleh bahawa ni bagi wajib. Oleh bahawa mengajarkan orang-orang yang di dalam perintah kita. Orang-orang hak duduk di bawah tanggungjawab kita dia panggil. Kita tu jadi mas'ul. Kalau ada bini, tu bini kita tu termasuk orang-orang yang di dalam perintah kita. Anak ada berapa ekor? 10 ekor. 10 ekor anak tu termasuk di bawah tanggungjawab kita, di bawah perintah-rentahan kita, bawah mas'ul kita yang bertanggungjawab. Wajib kena ajar, wajib. Kalau tak ada bini, tak ada anak, kita sendiri. Bila ada bini, wajib ajar bini. Bila dah beranak pula, wajib ajar anak. Bini tu tengoklah. Kalau ada 4 ekor bini, 4 ekor nak mengajar laka, 4 ekor. Tiap-tiap seekor 10 ekor anak. Jadi 40 ekor anak. 40 ekor nak mengajar laka kita. Itu asal tu asal. Melainkan kita tak pandai nak mengajar. Kita ngerti tapi kita tak pandai nak mengajar. Maka wajib kita kena pergi hantar dia mengaji. Wajib. Dan bukan ilmu ni saja. Sekalian ilmu fardu ainin. Semua fardu ain. Semua ilmu fardu ain. Ilmu tauhid hak fardu ain. Ni. Ilmu fiqh hak fardu ain. Sama juga. Bab taharah, bab haid nifah itu termasuklah dalam ayat Quran kata wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Adalah Quran tu.
Wa'mur ahlaka bis-shalah. Perintah olehmu akan keluarga kamu dengan semaya. Setengah orang duk faham, suruh ahli keluarga semaya. Maya. Oh, lagu tu apa jual saya itu. Maya. Hai, bukan suruh lagu tu saja, bukan. Suruh ahli keluargamu dengan semaya ni kena ajar dia daripada bab taharah, kena air mana hak air mutlak, musta'mal, mutanajjih, cara beristinja, cara nak akad hadap besar, hadap kecil. Itu bagi perempuan pula tambah pula babun fi bayanil haidi wal istihadati wal nifasi. Itu termasuk daripada wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Kena sabar di atas perintah tersebut. Tu. Jangan kita tak kaya mengaji ilmu. Yang nak kira kaya. Nak kaya. Kau orang lain nak kaya lah ke? Tak handsome tak apa, janji kaya. Ramai orang nak jadi kaya lah ni. Tu je kira kaya. Weh. Jangan kira kaya. Kira akhirat tu lepas ke tak lepas dengan aku. Itu tu baru tu. Tu wastabir 'alaiha. Nahnu narzuquka, kami bagi rezeki pada kamu. Jangan kamu takut nak hantar anak ngaji agama. Takut anak nanti tak boleh nak kerja, tak boleh nak makan gaji, tak boleh nak makan nasi, tak boleh nak hidup mewah, tak hidup susah, papa kedana melarat, tak senang. Berat tu, syok dengan janji rezeki Allah Taala tu. Mati tu boleh kekal dalam api neraka, tahu tak? Mati kafir. Jangan main. Syok dengan janji rezeki Allah Taala. Anak dia nak mengaji di pondok. Atau nak mengaji pondok apa? Ada sijil ke apa? Nak kerja ke apa? Nak pergi makan, nak bini ngakak ke apa? Siap. Dia bersoal jawab dengan anak dia. Nak ada orang panggil keluarga dia ngaji pondok agak, tapi driver taksi lah sekali. Tengok. Tengok sepupu abah tu jadi guana. Ngaji pondok tu. Driver taksi ya. Nak pergi makan anak bini pun tak ada duit. Buta ngayah. Siap. Jangan. Rezeki masing-masing orang Allah Ta'ala jamin. Ada orang mengaji pondok jadi jutawan ada. Tengok Alif Syukri tu. Ya dah, mentah setahun 2 tahun orang jadi pondok sungguh mana ada ni. Tak ada SPM pun jadi jutawan ada. Ada orang mengaji bijak gapo melarat pun ada, melarat pun ada. Jadi rezeki ni bukan duduk di mengaji. Rezeki ni duduk di Allah Ta'ala jamin. Qassamahullahu ta'ala, Allah Ta'ala telah bahagi dah rezeki ni. Itu. Jadi kita tak nak mengaji, jangan soal tentang rezeki, jangan. Ngaji sains, ngaji medik, ngaji doktor, ngaji berapa engineering ke berapa, kita suruh yang mengaji itu kerana Allah. Mengaji ni untuk menunaikan fardu kifayah untuk umat Islam. Kembali kamu daripada pengajian, mudah-mudahan bermanfaat untuk agama, negara dan bangsa. Itu. Barulah anak kita ngaji engineering pun dapat pahala, ngaji medik pun dapat pahala. Itu. Apatah lagi ngaji agama. Tengok. Mana tu misal orang-orang yang di dalam perintah kita. Ini contoh. Seperti anak-anak kita. Wajib tu. Allah berat we jadi tok lelaki ni. Bukan senang. Jadi suami ni bukan senang sini. Nampak macam raja lah, duduk atas meja tu kat begitu dia. Tapi tanggungjawabnya besar. Bukan hanya je makan minum, we minum, we pakaian tempat tinggal. Nafkah zahir saja pada anak bini ni bukan. Ni nafkah agama ni. Nafkah hak bahasa batin ni apa baik ni. Kita duduk pihak nafkah batin tu atas katil jelah. Hak tu zahir lagi hak tu. Dan mau duduk pihak nafkah batin tu hak atas katil. Hak tiap-tiap malam Jumaat tu. Hak tu zahir lagi. Hak ni hak batin ni hak tak apa ni. Anak-anak kita wajib kita kena mengajar. Dan isteri-isteri. Isteri-isteri ni kalau ada hak banyak lah. Kalau hak seorang isteri sekali sudah lah. Itu. Dan hamba-hamba saya. Ni
ni pada zaman ada hamba-hamba lah. Zaman sekarang ni tak ada hamba. Kita mengaji saja je dalam kitab fiqh bab hamba, tapi nak praktik tu tak ada dah hamba. Walaupun panggil orang gaji kita amah tu bukan makna hamba semua, tidak. Amah tu artinya hamba sebenarnya. Amah deh. Orang kita panggil amah dah. Orang gaji deh. Jangan duk panggil lah amahnya. Amah tu bukan orang gaji maksud dia. Tengok dalam kitab dalam Qamus Arab apa terjemah bahasa Melayu amatun. Amatun artinya hamba perempuan. Hamba tu. Jangan panggil amah lah. Dia orang merdeka. Nah, dia orang makan gaji tu. Nah, zaman sekarang ni tak ada dah hamba. Tak ada sistem perhambaan. Nah. Dan khadam kita. Hak ni baru masuk. Pekerja kita. Hak makan gaji kita. Masuk ke? Kita boh ke? Nah, dalam sebuah syarikat. Tu, para pekerja kita hak duk bawah ni. Tanggungjawab kita juga. Ni ingat ke? Ni urusan kerja, bos. Nah, jangan capuk urusan peribadi saya. Hai, dah. Mu tu pekerja aku. Aku bertanggungjawab bagaimana tauhidmu, bagaimana syariatmu. Itu. Wajib. Jadi kalau kita tak pandai nak mengajar di pejabat, maka kita order tok guru supaya mari mengajar. Jangan order tok guru mari berceramah. Mengajar tauhid ke, fiqh ke, tasawuf yang fardu ain maknanya. Nah, supaya lepas tanggungjawab kita sebagai big boss dalam syarikat tersebut. Nah, akhirat esok tu tanya tu pekerjamu 30 tahun tu, gaji boleh bui, bonus boleh bui, pakat naik. Fardu ain dia tak tanya lah. Tak tahu ke dia tak tahu gapo dia pasal hukum ketuhanan, hukum sifat ketuhanan. Nah, halah haresah batal, rukun syarat, tiap-tiap amal perbuatan dia tak tahu gapo satu semaya bayar budak. Mula siap. Maka kalau kita bawa tok guru yang mengajar dah kita tak ya Allah, saya memang bukan tok guru. Nah, memang wajib atas saya sebab dia orang bawah saya. Tapi saya order dah tok guru yang mengajar tiap-tiap minggu, mengajar tauhid, mengajar fiqh, mengajar tasawuf yang fardu ain. Lepas kita. Tu tengok. Demikian lagi. Apa makna demikian lagi? Wajib juga. Itu makna demikian lagi. Lagu tu juga. Mana wajib juga. Orang yang menuntuti belajar daripada kita. Ada. Orang mari minta nak mengaji dengan kita. Ustaz, kami nak mengaji tauhid. Nah, kami nak mengaji fiqh. Kami nak mengaji usul, nak mengaji tasawuf. Hak fardu ain lah. Maka ketika tu wajib atas kita orang pandai kena mengajar. Ada pun orang tak pandai jangan mengajar. Nanti silap. Salah. Nah, ini banyak orang tak pandai tapi mengajar. Mula mengajar. Seingat hamba mula-mula balik Mesir dulu. Pernah hamba duduk dalam satu kuliah ustaz mengajar tauhid. Yang mengajar tauhid. Masa kita tak ada kuliah-kuliah mana kan, kita duduk dalam masjid hadir tu pakai seluar jing gitulah, t-shirt, rambut pun panjang. Rambut kita memang panjang, sekarang ni panjang kat sini. Duduk nak dengar yang mengajar ke mana. Nah, yang mengajar ya tu mana? Tuan-tuan, Allah ni maha kuasa. Tuhan ni sangat berkuasa. Dia mampu buat segala-galanya. Kalau Allah nak buat anak bagi dia pun dia mampu. Nak buat isteri bagi dia pun dia boleh. Nak buat mak pak bagi dia pun dia boleh. Dia mampu, dia berkuasa, dia bersifat kudrat tuan-tuan. Ya. Ayat sedap. Yang mengajar tauhid je goreng yang panggil. Jenis goreng. Tapi dia tak buat tu sebab dia tak ambuh. Macam kita lah, kita dah makan nasi kenyal, dah tawa pizza, tak ambuh. Boleh tak nak makan? Boleh tapi tak ambuh. Allah kata berat tu guru ni mengajar lagu ni. Yang ngaji mana lagu tu? Hak duduk depan tu hanggup belaka. Ngangur belaka. Tu nak buat kita macam ni tak ada kitab belaka kak. Senang nak ngangur, senang nak suap, demo pun senang ngangur. Sebab tu kena ada kitab ngaji. We tengok ada betul tak tu guru ni. Cek balik tengok betul tak. Tu. Salah lah tu. Mana boleh kata Tuhan boleh buat anak, boleh buat bini bagi Tuhan, boleh buat mak pak bagi Tuhan. Anak bagi Tuhan, bini bagi Tuhan, mak pak bagi Tuhan tu benda yang mustahil.
Nah, maka ta'alluq sifat kudrat tidak bertakluk dengan perkara yang mustahil. Nah, kudrat bertakluk dengan perkara yang mungkin. Sebut gapo perkara yang mungkin? Allah berkuasa. Nah, Allah berkuasa memendekkan jarak perjalanan Nabi daripada Mekah ke Palestin, berkuasa. Mungkin Allah berkuasa bagi Sayyidina Umar nampak tentera Islam yang duduk jauh beratus batu sedangkan dia berada di Madinah, mampu berkuasa karena benda tu mungkin. Allah mampu bagi tentera Islam yang jauh tu dengar suara Sayyidina Umar kata ya Sariyah Jabal, mampu benda tu mungkin walaupun menyalahi adat. Allah mampu bagi kita kenyang walau tanpa makan makanan dengan hanya la ilaha illallah subhanallah subhanallah, mampu kerana itu mungkin. Walaupun perkara itu mustahil pada adat tapi harus pada akal. Tapi kalau mopok bagi Tuhan, bini bagi Tuhan, anak bagi Tuhan atau Tuhan lain pada Allah, ini bukan mungkin, ini mustahil pada akal, tak terima dalam kepala otak, benda tak ada. Kalau Tuhan berkuasa buat anak bagi Tuhan, bermakna anak bagi Tuhan itu harus mungkin jaizul akli. Bini bagi Tuhan tu jaizul akli. Tuhan lain pada Allah tu jaizul akli. Mopok bagi Tuhan tu jaizul akli. Harus ke? Harus mopok bagi Tuhan? Harus pada akal? Hei. Tapi orang kapur ni telah belakang hangguk. Salah betul tak salah cara. Yang penting sampai isyak berhenti kita semaya. Itu lah. Jangan lagu tu ngaji ni. Tu. Kita semua gerak aku nak ngetak gigi rasa nak naik gitanya jelah dah. Tapi mungkin malu pula dia dengan serban gapo dah tu ni. Ngap janggut ngap celok dengan sugi atas kiri kanan wasabeh balik tekak pula nyanyo. Kabar-kabar orang rambut panjang seluar jing nanya tak boleh jawab berat. Kata tapi kita duk ngiling berat. Ni kan orang hak pandai tak mengajar, orang hak tak pandai pula nak mengajar. Ini baik. Mengajar tadi tu wajib mengajar tu dengan jalan tu takluk pada kata mengajar. Wajib mengajar tadi tu dan wajib belajar. Dua-dua. Wajib belajar dan wajib mengajar. Dua-dua sekali sebab sebelum ni belajar. Nah, dan wajib belajar dan mengajar. Dua-dua. Wajib belajar dan mengajar tu dengan jalan tafsil. Apa tafsil? Curai satu-satu. Curai mana hurai. Plek. Terang. Jelas satu persatu pada sekalian 20 perkara. Pada sekalian 20 sifat. Perkara tu kena ke sifat. Tapi kerana apa pada guna perkara? Kerana perkara ni lebih umum daripada sifat. Nah, kan kalau kira-kira sifat disebut lagi kitab Syarqawi Hudhudi kalau tak silap. Ulama kata sya'a isti'malus sifat bimaknal ismi dunal masdari. Telah masyhur di kalangan ulama mutakallimin menggunakan arti sifat tu dengan makna ismi bukan makna masdari. Itu pada sifat ma'ani. Jadi sifat ma'ani tu hak sifat sekali hak berdiri ada di zat Allah Taala. Sekira-kira kalau dibuka hijab nescaya nampak sifat-sifat tersebut tu orang panggil sifat ma'ani. Adapun sifat nafsiyah, salbiyah, ma'nawiyah itu perkara hak direti pada zat. Ada tak di zat? Tak ada. Sungguh saja. Itulah. Jadi sebab tu guna perkara. Tu 20 perkara. Kita 20 sifat boleh belaka. Ini orang panggil cermatnya Syekh pada Mekah. Cermat dia bercakap tu. Gaklah ni orang tolak mengaji sifat 20 ni. Dia kata kalau ada ustaz ngajar sifat 20, start motor pergi makan cendol. Start motor pergi pasar malam. Jangan dengar orang mengajar sifat 20. Ngaruk belaka tu. Ilmu falsafah Yunan. Jadi Aristotle, Aflatun tu dulu kena dah Allahnya. Gitu ke? Dak ilmu falsafah Yunan.
Aflatun tu tahulah Allah mesti ada, tak ada Allah tentu tidak, dalilnya alam ni Allah mesti sedia, baharu Allah tentu tidak, dalilnya alam ni Allah mesti kekal, binasa Allah tentu tidak, dalilnya alam ni Allah mesti tak serupa akan yang baharu, serupa Allah akan yang baharu tentu tidak, dalilnya alam ni. Hebat Aflatun kalau gitu. Aristotle hebatlah gitu. Ai berat tuduhan tu. Ilmu kalam yang ditegah oleh Imam Syafi'i dan para imam-imam mazhab daripada kita belajar tu ialah ilmu falsafah. Ilmu falsafah, ilmu falsafah. Adapun ilmu kalam hak kita mengaji ni bukan ilmu kalam falsafah tu. Bahkan ulama kalam mutakallimi ni yang mengkafirkan fuq falasifah. Itu kan? Macam mana pula ulama mutakallimi mengkafirkan falasifah, tiba-tiba ilmu mutakallimi falasifah. Pelik gitu. Jadi ulama mutakallimi kafir diri sendiri gitu kan? Aduh. Bisalasatin kafaral falasifatul aidah iz ankaruha wa hiyal musbattah ilmun bi juz'iyyin wa hudusu awalimi wa hasyrun li ajsadin wa kanat maitah. Dengan sebab 3 perkara ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengkafirkan puak falsafah, tidak kerana yang lainnya. Sebab apa? 3 perkara ni sabit dengan dilalah qat'iyah, yakiniyah. Mana pertama? Ilmu Allah dengan secara detail, ilmun bizjuz'iyyin. Falasifah kata Allah hanya mengetahui dengan umum saja. Bahkan fuq qadariyah al-ula dia kata apa? Innallaha ta'ala ya'lamul innallaha ta'ala la ya'lamul asya' qabla wuqu'ihi. Sesungguhnya Allah tu tidak mengetahui akan sesuatu sebelum benda tu berlaku. Bila berlaku baru Tuhan tahu. Tu kafir tu. Kita dah makhluk ni nyata di ilmu Allah sedia kala. Belum ada dia, belum ada kita ni Tuhan tahu dah. Siap-siap ada Tuhan tahu. Perang nak mati kafir tu Tuhan tahu sedia kala lagi. Bukan nanti perang mati kafir baru Tuhan kata tak ada arah lah, kafir juga perang gitu ke? Tak tahu ni. Berat benar Tuhan. Artinya Tuhan belum perang untuk nak mati kafir, Tuhan tak tahu lagi perang nak kafir ke tak gitu. Tak, sedia kala lagi Tuhan tahu perang untuk kafir. Lepas tu apa di atas juga Nabi Musa, Nabi Harun berdakwah? Itu hikmat dalam tiap-tiap perbuatan Allah. Yang kata Tuhan tak cerdik, tahu dah ya kafir, kata juga berdakwah. Jangan cakap gitu. Setiap perbuatan Allah ada hikmat dia. Itu ni. Tuhan tahu dengan secara kulli dan juz'i. Tuhan tahu dengan secara umum dan detail satu persatu. Falasifah kata tak, Tuhan tahu dengan secara umum saja, detailnya Tuhan tak tahu. Kafir tak dia? Kafir sebab mengisbatkan ilmu Allah tu jahil. Wa hudusu awalimi, baharu alam. Falasifah kata tak, bikidamil alam. Alam ni semula jadi, sedia kala lagi. Bukan Tuhan yang menjadi. Hanya Tuhan itu dijadikan ilah atau tabiat saja. Ada Tuhan, maka alam itu ada. Atau tabiatnya Tuhan ada, tak ada Tuhan lain pada Tuhan, maka alam ini sedia kala sama tuan dengan Tuhan. Itu kafir tak? Kafir. Karena kita tahu alam ni baharu, maujud ba'dal adami, mutajaddidun ba'dal adami. Ada kemudian dah tak ada, berlaku kemudian dah tak berlaku. Siapa yang mengada? Allah ijad. Allah yang menjadi. Siapa yang memperlakukan? Allah yang memperlakukan dia. Itu falasifah kafir. Wa hasyrun li ajsadin wa kanat maitah, bangkit kita dengan jasad padahal dulunya kita ialah mayit, bangkai. Falsafah kata tidak, kita hanya dibangkit dengan roh sahaja, tidak dengan jasad. Maka kafir tak falsafah? Kafir. Kalau ada syekh tarekat yang kata tak payah sembahyang, semayang itu senaman jasmanimu, jasadmu itu makanan ulat di dalam kuburmu, yang bertemu dengan Tuhanmu hanyalah rohmu, maka sibuklah kamu menyucikan rohanimu. Boleh tak apa tak ya? Boleh napa? Ajak akidah falsafah tu. Tapi kalau orang tak mengaji ni, tak mengaji sifat 20 ni, tok seh dia kata gapo ya Allah Allah semata. Dia sesak kupu akidah apa? Allah, masya-Allah, kalam ali, kalam masya-Allah, kalam tinggi. Dia kena menyesak kau ya tak? Kena menyesak.
Lagi orang mengaji sifat 20 ni artinya nak suruh ramai orang jadi pengikut ajaran sesat. Itu senang sebut itu lah. Tak sungguh. Tengok. Hak boleh ikut Rasul kahal, boleh tak? Bodoh tak bodoh. Setakat tu bodoh, fardu ain pun boleh ikut. Dia kata saya tak ngaku jadi nabi, saya Rasul saja. Ke bodoh tu. Padahal kalau orang mengaji ilmu sifat 20 ni disebut dah dalam bab risalah nubuwah. Wa kullu rasulin nabiyyun. Wa kullu rasulin nabiyyun wa laisa kullu nabiyyin rasulan. Tiap-tiap rasul tu ialah nabi, bukan tiap-tiap nabi tu mesti kena rasul. Sebab tu Tuhan kata dalam Quran, maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin. Itu Tuhan tak kata walakin rasulallahi wa khatamal mursalin. Tuhan kata walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin. Sebab apa? Supaya ijaz. Kalau Tuhan kata walakin rasulallahi wa khatamal mursalin, Nabi Muhammad itu ialah utusan Allah dan penyudah bagi sekalian rasul, bermakna boleh saja orang mengaku dia nabi tapi bukan rasul, betul tak? Nabi bukan rasul ada tak? Ada. Saya nabi tapi bukan rasul, sah. Tapi bila Tuhan kata khataman nabiyyin, penutup bagi para nabi, maka tak boleh dah orang itu nak mengaku nabi, apatah lagi rasul. Tiba-tiba ada orang mengaku saya rasul tapi bukan nabi. Kenapa bodoh tak ada dia? Setangguh tu bodoh pun ada ikut. Sebab apa? Sebab tak mengaji ilmu sifat 20. Nah, tengok. Kan penting ngaji tu. Baik. 20 perkara. Mana 20 perkara? Bayan pada kata 20 perkara. Daripada perkara-perkara yang wajib. Mana wajib sini mesti. Wajib sini bukan wajib syarak. Wajib sini dengan mana wajib akal. Mana adamu qabulil intifak. Tak terima tidak. Apa makna tak terima tidak? Artinya sungguh, mesti, sengoti. Ya belaka. Daripada perkara-perkara yang wajib, mana yang mesti, yang sengoti, yang sungguh bagi Allah Ta'ala pada akal kita. Akal, tengok. Tak boleh buai akal ni. Yang duk cakap atau buai akal, nak faham agama. Buai akal, nak jadi gila pun. Dalam Quran lebih daripada 900 tepat Allah Ta'ala sebut suruh guna akal. Qulin zuru madza fis sama. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Wa fi anfusikum afala tubsirun sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Oi, banyaklah dalam ayat Quran lebih 900 tepat Tuhan suruh guna kepala otak akal kita. Sebab tu manhaj ahli sunnah wal jamaah, akal disanding dengan akal gini. Ini nakal Quran sunnah, ini akal sanding ini. Nah, itu manhaj ahli sunnah wal jamaah. Kalau Mu'tazilah, akal di depan, nakal di belakang. Nah, kalau Mujassimah, Musyabbihah, Zahiriyah, nah, atau Jabriyah, itu Quran hadis di depan, akal di belakang pula. Itu tu. Kena ingat manhaj. Kita tak ni sanding ini. Akal dengan akal disanding seretak. Nah, itu. Dan 20 perkara daripada perkara yang mustahil. Mustahil ini perkara-perkara yang tentu tidak. Padanya tu lebih afdal atau lebih tepat kita kata atasnya. Itu dah. Sebab kalau kita tengok dalam kitab-kitab Arab, ulama kita sebut sifat mustahil atas Allah, wa yastahilu alaihi ta'ala. Gitu. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala wa yastahilu alaihi ta'ala. Itu. Kalau hak sifat mesti wajib, mesti sungguh ngerti itu padanya Allah Ta'ala. Kalau sifat yang tentu tidak lagi tak ada tu atasnya Allah Ta'ala. Isyarat apa? Ala tu lil madarrah. Kalau ada mudaratnya, kalau adanya orang panggil sifat-sifat yang mustahil tadi tu atas Allah Ta'ala, mudaratnya Allah bukan Tuhan. Gitu kan?
Gitu. Jadi lebih tepat kita kata alaihi, maknanya atasnya. Tu kita buat kurungnya ke ataupun buat nombor ke tulis tepi. Mudah-mudahan la'allal asahha, mudah-mudahan yang lebih tepat, lebih sahihnya atasnya. Itu isyarat dengan mudarat atas Allah Taala. Tak boleh ada, tertegah. Sebab itulah orang panggil mustahil itu, orang panggil apa? Ala lil madarrah wal imtina' min kulli limtina', dia panggil. Ala tu orang panggil lil madarrah satu hal, kemudian tertegah daripada sekalian tertegah. Mana tak boleh ada di zat Allah Taala. Tak boleh. Kalau ada juga, kalau ada lemah di Tuhan, maka bukan Tuhan. Kalau Tuhan berbilang, maka tak ada Tuhan. Lain tak boleh wujud. Tuhan bodoh. Tak ada orang berajak ke dia. Tuhan pekak, bisu, buta. Mana dia berajak kepada orang lain untuk menghilangkan kekurangan di zat dia. Maka berhajat ke benda lain tu bukan Tuhan. Tuhan tak berajak ke apa-apa. Wallahu huwal ghaniyyu. Tuhan tu ghina mutlak, kaya mutlak. Apa? La yahtaj, tak berajak ke apa. Itu istighna'u an kulli ma siwahu. Wal iftiqaru kulli ma siwahu ilaihi. Mana? Wa antumul fuqara. Antumul fuqara ila Allah. Kalian semua tak lepas dengan Allah. Itu. Jadi lebih tepatnya atasnya atas Allah. Dan satu bangsa yang harus padanya pada Allah. Habis itu. Kemudian kita sambung semula pula insya-Allah. Dan bermula dan makna yang wajib ini, dan bermula ta'rif yang wajib dengan syarak itu barang yang dijanji dengan seksa kerana berdosa oleh mukallaf dengan tu sababiyah, dengan sebab meninggalnya barang. Wallahu a'lam. Ni baru nak menyata, kita menyata dah tadi wajib ada syarat, dia baru nak menyata sini. Kita sambung semula pula insya-Allah. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajlihi wa ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna 'ilma asy-syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'mal biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin sekalian, baru-baru ni kita mesyuarat dah dengan kontraktor berapa, wakil kontraktor. Jadi insya-Allahnya untuk pembinaan pondok ni, jadi sekarang ni siap dah, pondok siap belaka dah, orang panggil tanah tu. Cuma lah ni kita duk tunggu supaya tanah tu betul-betul kejap, kuat. Dalam sebulan 2 bulan gitulah. Baru boleh piling besi. Jadi untuk pembinaannya nanti kita akan buat jual beli wakaf bata. Bata. Mana orang tu dia wakaf satu bata. Tapi bata tu bukan harga bata saja. Kerana apa? Bata mahalnya bata je nama dia jual beli wakaf bata, tapi sekali dengan harga cat, seming, besi, upah, tukar apa sekali dah. Jadi duk kira-kira itunya satu bata tu gi ke siapa RM20 seputih. Sekali ngacak apa tu? Kalau harga bata sungguh 12 riyal ya. Ni sekali dengan apa-apa semua RM20 seputih. Jadi insya-Allah nanti siap dah buku CJ wakaf hak baru. Kita akan buat CJ wakaf hak comel. Dia apa agak-agaknya kat minta tolonglah. Pokok kitanya nak bagi boleh-boleh bagi sikit seorang.
20 hia sebata. 20 hia awak dah. Nak tengok. Jadi kalau dia wakaf 20 hia tu dia boleh sijil ya. Lepas tu dia tu ada dah wakaf dia di satu masjid ke, maktabah ke, rumah asrama ke, ada dah dia panggil sehari dia wakaf di sebata tu. Bata cak sembunyi habis semualah. Jadi insya-Allah dalam bulan Ramadan ni kita akan lancarlah bila siap dah orang panggil sijil wakaf hak bagus insya-Allah. Jadi mudah-mudahan dipermudahkan oleh Allah Taala dan dipercepatkan orang panggil pembinaannya nanti setelah mana tanah tersebut kukuh dan kuat insya-Allah. Itu saja, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.